Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama-sama dalam program Bicara Wara Mutiara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kali ini Bicara Wara Mutiara membawakan satu lagi topik yang menarik untuk kita bincangkan berkaitan dengan judi cyber di Pulau Pinang. Hari ini kita membawakan seorang tokoh yang tidak asing lagi di Pulau Pinang, iaitu saudara Izuri Ibrahim. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Beliau adalah setiausaha setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, yang sekarang berkhidmat sebagai setiausaha dan membuat kerja-kerja berkaitan dengan pentadbiran PAS Negeri Pulau Pinang. Dan beliau pernah menjadi ahli majlis Pulau Pinang, ahli majlis pemandaran Pulau Pinang. Waktu itu pemandaran, majlis pemandaran Pulau Pinang. Ya. Tahun 2010 sehingga 2014. Dan insya-Allah adalah sebagai permulaan Cik Saudara Izuri, mungkin boleh tuan kongsikan bagaimana pelibatan PAS dengan kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam membangunkan Negeri Pulau Pinang pada tahun 2010 sehingga 2014, yang kita dulu bersama-sama dalam Pakatan Rakyat. Boleh tuan ceritakan berita. Terima kasih Tuan Pengurusi acara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkaitan dengan penglibatan PAS khususnya di dalam kerajaan negeri, ia bermula daripada tahun 2008. 2008 ni ketika mana PRU yang ke-12 PAS masa tu bersama dengan DAP dan juga di dalam Pakatan Rakyat lah, sebab KR. Masa tu kita bertembung dengan BN dan sebagainya lah. Maka setelah menangnya Pakatan Rakyat, maka dari segi pentadbiran negeri memang berubah. Dan saya terlibat di dalam pentadbiran ni sejak awal 2008 lagi, bila mana dipilih untuk menjadi setiausaha JKK. Kampung Batu Uban. Batu Uban ni kampung tertua di Pulau Pinang lah. Yang ramai yang tahulah sejarahnya. Terbina wujudnya kampung ini tahun 1734. Tuan-tuan boleh rujuk kepada buku karangan Datuk Profesor Murad Marikan. So saya bergiat di dalam JKK ni bila mana amanah itu diberi oleh ketua cawangan dan juga jemaah dalam satu mesyuarat, dan saya pun dalam keadaan terpaksa menolak pun dipaksa untuk pegang. Tak apalah, itu amanah yang kita pegang dan kita tanggung. Start daripada situlah, mula daripada situlah terlibat dalam beberapa aktiviti JKK. Akhirnya terlibat dalam JKK terbaik di Barat Daya, di Timur Laut, dalam beberapa pertandingan 2 tahun berturut-turut. Di situlah mungkin bakat saya dicungkil dari situ. Kemudian ditarik naik ke dipilih sebagai ahli majlis Perbandaran Pulau Pinang.
ketika mana zaman 2008 ke 2009 ni, bila kita terlibat dalam pertandingan JKK, aktiviti JKK dan sebagainya, sinar harian ketika itu banyak buat follow up dengan kita. Dan kita tak cari mereka cari kita. Ya. Dan banyaklah perubahan-perubahan yang mungkin rakyat ketika itu nampak dari segi aktiviti di peringkat JKK. Bila mana naik, dipilih atau dilantik atau diamanahkan jadi sebagai ahli majlis 2010 saya rasa amat berat lah tanggungjawab ni. Sebab tanggungjawab ni yang melibatkan skop yang lagi besar. Yalah. Dulu dalam kampung lah. Dalam kampung. Ni satu Satu pulau. MPPP atau sekarang ni disebut sebagai MB, Majlis Bandar Bandaraya Pulau Pinang. Ya. Dia melibatkan pulau. The whole island. MBSP 11 Seberang Perai. Adalah kawan-kawan kita, ada 2 wakil di Seberang Perai, 2 wakil di pulau MPPP. Ya. Berbangkit isu-isu masalah sosial rakyat ni, khususnya judi cyber ni, berputik sejak saya dalam JKK lagi. Bila saya duk tengok, duk pantau di kawasan berdekatan dengan USM, Jalan Sungai Dua tu, kemudian sehinggalah ke Bukit Jambul tu. Walaupun Bukit Jambul tu bukan di belah kawasan saya, tetapi dalam Dun Batu Uban. Ya. Sebab ketika itu kita mempunyai hubungan Kampung Batu Uban ni dengan Adun Batu Uban ketika itu memang kuat. Maka saya lontarkan persoalan ini kepada Adun Batu Uban dalam mesyuarat berkala di peringkat JKK di dalam Dun Batu Uban. Saya kata ada kedai-kedai ni yang agak isolated, tersembunyi, ditutup rapi, tetapi nak masuk kena ada dia punya access kod. Kod rahsia. Kod rahsia kena tekan dekat pintu tu. Untuk makluman, saya pun berniaga sebelum ni. Saya pun pengusaha cyber cafe sebelum ni. Tapi kita tidak tak jangkau. Kita tidak mengenalkan syarat nak masuk, diperketatkan sebagainya. Kita lebih kepada open kepada pelajar dan sebagainya. Tapi kita tengok yang ni pun nampak macam cyber cafe. Tapi ada access code, kemudian dia tulis pula di depan pintu nak masuk tu RM2.15, RM2.75. Saya duk heran ni apa jenis ni, sebab signboard pun tak ada. Kemudian ada label dalam bentuk A4, dia tulis situ 2RM 215 275, semua angka yang pelik lah. Kita tengok apakah ini coding, meragukan lah. Atau harga sejam, dia tak tulis sejam pun. Dari situ saya timbul suspicious lah. Saya selidik sendiri. Bila saya selidik sendiri, saya tak masuk lah. Saya cuba lihat dari pantau luar. Saya tengok yang masuk semua orang Islam. Dan kebanyakannya orang Islam, dan saya lebih orang kata orang kata alert benda ni bila di dalam Paper Star. Ketika itu memang saya dah jadi ahli majlis. Satu tajuk besar di muka depan di Selangor juga. Cyber cafe, cyber casino was raided by police, PDRM dan sebagainya Di Selangor. Dan nilai first prize yang saya nampak di situ RM200,000. Atau boleh bertaruh sehingga RM200,000. So saya nampak ini di Penang pun benda yang sama ni. Maka dari situlah saya bangkitkan isu ni dalam mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Awam dan Perlesenan. Masa tu belum jadi ahli majlis lagi? Dah jadi. Dah jadi. 2010. Saya bangkitkan, kemudian saya kata ini merupakan satu penyakit sosial. Saya kata PDRM perlu pergiatkan. Masa itu dia tidak menjadi agenda mesyuarat. Dia menjadi agenda mesyuarat begini.
daripada mula start mesyuarat tu pada pukul 9 contohnya, ada OPA agenda, polis, PDRM dan juga penjawat-penjawat awam yang berkaitan akan terlibat, pegawai-pegawai PDRM, Timur Laut dan Barat Daya. Selalunya setelah habis saja perakuan pusat-pusat hiburan yang mendapat lesen yang berkaitan dengan PDRM, setelah habis itu PDRM akan bangkit untuk keluarlah dan memberi laluan untuk mesyuarat diteruskan. Saya hanya mampu bangkitkan soalan ni setelah PDRM keluar. So masa itu tak menjadi agenda mesyuarat. So saya menekankan supaya majlis melihat, memantau berapa jumlah pusat-pusat sebegini yang ada RM2.15 yang saya sebut tadi. Berapa banyak yang berada? Sebab di Bukit Jambu sendiri saya dah dapat kira lebih kurang 3-4 buah dah. Masa tu. Maka saya bangkitkan dalam mesyuarat, saya kata saya minta supaya pegawai-pegawai di bawah Jabatan Pelaksanaan memberi maklum balas dalam mesyuarat akan datang. Berapa jumlah yang ada dari bulan ke bulan kita kena pantau. Dan saya minta supaya dijadikan sebagai agenda mesyuarat. Jadi benda tu berlesen lah? Tidak berlesen. Tidak berlesen. Bila berlesen dia mesti ada signboard. Ni tak ada signboard. Bila tak ada signboard, kemudian dia ada yang saya sebut tadi, RM2.15 dan sebagainya, coding-coding ni, kod-kod tertentu ni. Maka yang menjadi bahan rujukan kepada pegawai, malah setengah daripada pegawai pun tahu ini merupakan pusat-pusat judi kasino secara online ni. Nak jadi ceritanya, sekali tu sebelum yang saya lebih alert ni, ada satu, saya pun merupakan pengusaha sebelum ni, cyber cafe. Ada satu pelanggan Tionghoa ni, dia masuk, dia buka website. Saya dah tengok dia ni duk main spin judi, kan? Saya kata ni apa benda duk main ni? Oh, yang ni saya kena bank in, itu ini apa sebagainya. Dan saya kata you main, I dapat dosa. saya kata tu, you main ni I provide servis macam ni, you berbayar dan I pun dapat panggu sama ni. Itu menjadi kesedaran kepada saya. Akhirnya saya tutup cyber cafe saya tu. Saya convert menjadi kedai komputer dan sebagainya. Berbalik kepada kisah ni, maka kita tengok pada tahun 2011 bila saya bangkitkan isu-isu ni, 2011 statistik yang menunjukkan jumlah pusat-pusat judi cyber ni, kedai-kedai ni, pada peringkat awalnya kita tengok pada bulan Januari kita dapat detect 20 pusat di pulau kawasan MPVP. Februari jadi 30. Sebulan saja bertambah. Kemudian kita tengok 40. Sehinggalah 2012 penghujung ia berjumlah 2012 ke 13 berjumlah lebih kurang hampir 200. Majlis tak boleh buat apa-apa. Di situ kita agak terkesan bila mana saya bangkitkan apa tindakan yang majlis boleh buat. Saya nampak aduan saya dah mula terima, khususnya di kalangan penjawat awam yang dapat gaji dalam tempoh beberapa hari habis gaji. Allah. Kontraktor Melayu Bumi Putra dapat projek habis. Kemudian duduk di situ kanap habis duit dia. Dan aduan-aduan daripada suri rumah dah mula kita dapat. Mengatakan suami tak balik, kemudian duit gaji habis, bergaduh, bercerai dan sebagainya. Itu merupakan masalah sosial yang kita nampak satu impact yang cukup kuat. Di kalangan toke-toke ni, kita tahulah semua ni bangsa DAP.
yang menjadi pelanggan ya adalah bangsa Melayu. Bahasa Melayu. Dan ini merupakan satu implikasi bila mana DAP berkuasa. Kita lihat masa tu saya dapat gambaran dan saya sedar DAP berkuasa, tauke-tauke ni berani turun, berani buka pusat-pusat judi cyber ini dengan angka yang bertambah. Pusat-pusat ni daripada 20, 40, kemudian 60 sehinggalah dekat hampir 200. Oh, Hampir 200. Maka daripada ketika itulah bila saya duk bising dah menjadi agenda mesyuarat, PDRM membuat perakuan yang tindakan-tindakan operasi dibuat, statistik yang mereka ada adalah menunjukkan penurunan. Oh, selepas operasi. Dia orang sebut bila kita bangkitkan dalam mesyuarat, di dalam newspaper, dalam akhbar, sidang media dan sebagainya, kita mengatakan angka sedang meningkat. Kemudian mereka buat operasi, mereka kata angka sedang menurun. So di situ ada konflik. Saya bangkitkan isu ni dalam mesyuarat balik. Saya kata saya tak faham. Kita ada pegawai-pegawai pelesenan yang memantau, menunjukkan angka makin lama makin meningkat. Tapi sebaliknya yang ditabelkan oleh PDRM dalam mesyuarat menurun. Maka saya tak buat counter check. Saya rasa kena buat operasi bersama dengan PDRM. Maka kita buat operasi ops bersepadu untuk peringkat kali pertama tu. Mana majlis pembenaran dengan PDRM. Buat sekali. Bila mana saya dilantik menjadi diputuskan oleh mesyuarat pada 2012 supaya 12 atau 11 begitulah, saya dilantik sebagai pengurusi jawatankuasa membasmi judi cyber. Oh, memang fokus. Bila fokus terus. Bila kita duk bising benda ni bangkit, kemudian jawatankuasa besar, jawatankuasa kesihatan awam tu dia kata, okey, kita lantik supaya wujudkan saya mencadangkan wujud satu jawatankuasa kecil, maka diwujudkan, dipersetujui oleh jawatankuasa. Maka saya diminta untuk handle isu ni. Maka kita pun lihat atas kesedaran sebagai seorang Islam, sebagai ahli majlis yang diamanahkan oleh parti Islam. Kalau kita tidak mengambil tindakan, siapa lagi nak ambil tindakan ini? Setelah kita tidak bersama Pakatan Rakyat, kita lihat semakin membiak. Isu ini tidak di-handle langsung oleh parti-parti daripada serpihan kita yang juga berada di dalam kerajaan negeri, dalam PBT. Bila mana operasi pada peringkat awal itu dilaksanakan bersama PDRM, operasi itu tak salah saya 2011 ke 12 begitulah. Memang gagal. Bila sebut saja operasi, semua kedai tutup seluruh Pulau Pinang. Ada kebocoran berlaku maklumat. Sama ada di dalam PBT atau di peringkat PDRM, kita tak pasti. Sebab penguat kuasa ini adalah dua. Satu PDRM, satu PBT lah, MPVP ketiga tu. Tapi tugas yang utama di peringkat PDRM sebab mereka ada akta hiburan. Akta hiburan itu jika melibatkan perjudian, pelacuran, mereka mempunyai hak untuk sita terus. Tangkap dan sita barang-barang. MPVP ketika itu tidak ada peruntukan untuk sita. Dia hanya boleh compound saja. Compound dengan nilai RM50. Selalunya mereka dapat RM50 sebulan. Serupa bayar sewa lah. Sewa mahal lagi. Pada peringkat operasi yang kali pertama tu memang gagal. Bila mana kebocoran berlaku maklumat, dan kita lihat bila raid kita buat serbuan, semua tutup. Maka saya balik kepada Datuk Bandar ketika itu, Datuk YDP Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Saya kata, kita mempunyai masalah, Datuk.
Adakah kita hanya boleh compound sahaja, atau apa tindakan kita yang lebih Serius. keras yang kita boleh ambil? Sebab yang terlibat di dalam perjudian ini, yang menjadi pelanggannya kebanyakan di kalangan orang Islam, orang Melayu. Yalah. Dan saya rasa terpanggil untuk membasmi isu ini. Dan saya minta Datuk Bandar atau Datuk YDP Majlis Perbandaran Pulau Pinang juga terlibat bersama Jabatan Pelesenan untuk membantu kita membasmi isu ini. Saya panggil satu mesyuarat khas yang melibatkan Datuk Bandar, Datuk Fatahiyah ketika itu, Ketua Pengarah Jabatan Pelesenan, lupa namanya, kemudian Pengarah Penguatkuasa ketika itu, Cik Azman. Kita berbincang dengan Datuk Bandar apa tindakan yang boleh kita buat. Seorang lagi yang kita panggil adalah Pengarah Bahagian Undang-Undang Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Saya tanya, kita ada enactment untuk SITA atau tidak? FPPP lah ketika itu. Dia kata tidak ada. Pengarah Bahagian Undang-Undang sebut tidak ada. Kalau tidak ada, apa tindakan yang boleh kita buat? Compound. Maksimum compound apa? Dia disebut oleh pengarah penguasa 250. 250. Sehari, sebulan, seminggu, macam mana? Saya tanya, apa dia punya kaedah? Dia kata tidak ada limit. Tiap-tiap hari pun boleh. So saya kata, gunakan kaedah ni RM250 compound setiap hari. Sehingga kedai-kedai ini tutup. Maka semua pun terdiam lah, termasuk Datuk Bandar dan sebagainya, mengambil cadangan kita supaya dijadikan sebagai tindakan mengompang 250 setiap hari seluruh Pulau Pinang, di semua pusat-pusat judi cyber yang tidak berlesen ini, yang tak ada lesen langsung pun memang. Maka tindakan diambil. Bila kita masuk mesyuarat, dibangkitkan isu ini, berapa jumlah kedai yang beroperasi, yang dikompang, maka dimaklumkan itulah angka dia meningkat. Dan yang memberi kesan kepada peniaga-peniaga pusat judi ni. Dalam satu mesyuarat Majlis Perbandaran, mesyuarat besar yang saya masih ingat lagi, pada sekitar 2011 atau 2012, seorang ahli majlis DAP, saya tak payah sebut nama dia pegang semua Saman. compound saman yang diberi kepada peniaga-peniaga ni, peniaga-peniaga pusat judi cyber ni. Dia sedang bercakap kebetulan dengan pengarah di sebelah pengarah tu, dia duduk sebelah. Dia kata, macam mana kita boleh compound tiap-tiap hari 250? Mereka ni hanya nak berniaga saja. Pasal apa kita compound dan sebagainya? Kebetulan saya lalu depan dia. Kena getah. Memang kena getah. Saya kata, cik, you jangan masuk campur. Arahan untuk mengompang datang daripada jawatan kuasa ni. Jawatan kuasa yang duduk dalam membasmi. Saya pengurusi dia. Pengurusi. You jangan buat apa-apa tindakan menghalang. Dia diam. Dia terdiam dan terus dia tidak komen apa-apa, dia diam teruslah. Dan akhirnya kita lihat tindakan kita itu memberi satu implikasi yang positif. Angka makin menurun lepas itu. Dan dalam masa yang sama, bila saya berbincang di dalam mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Awam dan Pelesenan, majlis tidak mempunyai enactment untuk menyita. PDRM ada kuasa itu. Ada kuasa. Saya cadangkan dalam mesyuarat, majlis perlu mewujudkan satu enactment menyita pusat-pusat judi atau apa-apa saja pusat yang maksiat, yang beroperasi secara haram, dan tindakan compound atau rampasan perlu diambil. Dan maka dalam mesyuarat berkenaan telah bersetuju mengarahkan Jabatan
undang-undang Majlis Perbandaran untuk mengkaji, memantau, melihat PBT mana yang mempunyai enactment berkenaan. Oh, satu Malaysia. Satu Malaysia. Maka dibentangkan dalam mesyuarat kemudiannya dalam bulan yang berikutnya. Salah satu PBT di Perak ada. Perak. Maka kita minta supaya dikaji dan diwujudkan di Pulau Pinang, di MPVP, PBT di MPVP. Okey. Supaya kedua-dua belah pihak PBT boleh guna pakai. Maka setelah dikaji dan sebagainya, dibentang, kemudian mendapat kelulusan penasihat undang-undang negeri, maka akhirnya dia telah diluluskan oleh kerajaan negeri untuk dijadikan enactment undang-undang di bawah PBT di belah Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan juga Majlis Perbandaran Seberang Perai. Oh, alhamdulillah. Itu usaha yang kita buat lah. Jadi enactment tu masih kekal sehingga sekarang? Ya, masih kekal, tetapi setelah kita keluar daripada Pakatan Rakyat, enactment ni pelaksanaan tu lah. Pelaksanaan itu senyap. Okey. Mana satu sumbangan besar lah PAS kepada itu yang kita lihat kita negeri Pinang. Yang kata PBT tak boleh tidak ada kuasa, sekarang ni dah ada kuasa. Ada kuasa. Sejauh mana pelaksanaan saya tak pasti sekarang. Setelah kita tidak lagi bersama dalam Pakatan Rakyat, setelah kita keluar daripada Pakatan Rakyat. Tapi kita mungkin boleh buat peranan kita sebagai third party yang memantau benda ni dan melihat. Kita pun ada wakil kita dalam sidang DUN. Macam Ustaz Yusni pun sebelum ni pernah, bulan April ni, sidang DUN pun pernah tanya soalan berkaitan dengan Pusat Judi Cyber kan. Jadi insyaAllah kita konsisten dalam hal ni. Alhamdulillah. Boleh. Peranan Ustaz Yusni sebagai penaga, adun penaga tu boleh membangkitkan isu ini sebab isu-isu ini juga terkesan di kawasan penaga ni. Baru ni pun dimaklumkan masih ada lagi. Untuk makluman pengurusi lah dan netizen semua. Selain daripada mewujudkan enactment berkenaan, PAS telah dalam masa yang sama menghantar memorandum ketika lawatan Presiden ke pejabat Ketua Menteri di Komtar. Tahun bila tu? Tahun 2 Januari ke Februari 2012. 2012. Okey. Saya mengambil usaha untuk mewujudkan satu memorandum. Saya lupa nak bawa inilah, tapi ada kat saya. Apa kita boleh upload kemudian? Kita upload kemudian. Dalam FB saya pun ada. Dan saya bawa masalah ini kepada mesyuarat harian negeri. Bagaimana PAS negeri boleh memberi tekanan untuk menangani isu ini. Maka dicadangkan untuk kita buat memorandum serah kepada Ketua Polis negeri ketika itu, Datuk Wirayub, supaya tindakan diambil dengan lebih berkesan. Dalam masa yang sama, Presiden PAS Tuan Guru Haji Adi Awang turun di Komtar dalam lawatan ke Komtar, berjumpa dengan Ketua Menteri lah ketika itu. Lee Kuan Eng. Ketika itu harian negeri bertemu Lee Kuan Eng di pejabat di Komtar. Kemudian saya mengambil kesempatan untuk menyerahkan memorandum ini bersama-sama dengan Dewan Harian Negeri kepada Lee Kuan Eng dan juga kepada Tuan Guru Presiden. Yang kita lihat bila kita serah memorandum ni, Ketua Menteri Lee Kuan Eng muka dia merah padam. Darah macam menyerat naik. Tengok kat muka dia merah. Dia tidak berapa seronok. Bila kita menyerah memorandum ini kepada beliau di depan Presiden PAS. Dia macam merasa ditampar untuk bangun melihat isu ini. Maka kita lihat beliau lebih banyak berdolak dari menuding jari kepada pihak MCA, gerakan dan sebagainya ketika itu. Saya kata isu ini dah tahun sekarang ni 2012.
Kerajaan Pakatan Rakyat memerintah 2008. Dah 4 tahun So 4 tahun takkan tidak ada usaha untuk membasmi terus. Yalah. Soalan itu yang menyebabkan beliau tidak seronok lah. Ada. Di sebalik itu kita serah juga dekat Ketua Polis Dewan Harian turun. Marah juga Ketua Polis kita itu Datuk Wirayub, tak berapa seronok. Tapi kita minta kerjasama. Kita bukan nak menuding jari kepada PDRM. Kita minta PDRM menambah operasi untuk membasmi. Rasa itu hak kita sebagai rakyat yang sayangkan negeri kita. Ya. Dan kita lihat tindakan diambil tetapi dalam keadaan dipaksa. Setelah kita bangkitkan isu ni baru buat operasi. Maka dalam operasi bersepadu kedua kita jalankan dalam 2013 tak salah saya. 2014 sorry. Bulan Mei atau bulan Jun. Jun 2014. 14. Okey. Bulan puasa. Kali ini sebagai pengurusi Jawatankuasa saya minta SPRM terlibat. Okey. Marah juga mereka. Saya kata untuk lebih telus saya minta bukan jabatan ni, Suruhanjaya hantar wakil, SPRM hantar wakil sekali dengan operasi tu. Dengan operasi itu termasuk wakil daripada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, supaya kalau ada yang terlibat di kalangan Islam, lokal orang Islam ni kena ambil tindakan lah. So alhamdulillah operasi itu berjalan, walaupun saya rasa kali ini ada bocor. Dia tak bocor tapi dia terkejut bila kita dapat sita 2 tempat. Satu di Sungai Pinang, satu di Ocean View. Ocean View tu jalan Karapau Sing lah. Dan setelah tu kita pergi ke kawasan-kawasan barat daya, semua tutup lah. Bermaksud di sini tauke, pengusaha-pengusaha ni tak ramai, tetapi cawangan ramai. Dia tahu satu info. Yang jaga budak Bangladesh, Pakistan, Indonesia. So bila kita sita dan kita tangkap, budak-budak ni warga asing semua. Warga tempatan tak ada. So tindakan diambil. Maka lepas tu kita dengar memang reda. Itu bulan Jun, tak salah saya, Mei atau Jun 2014. Ketika tu bulan puasa lah. Operasi tu habis dalam pukul 1 ke 2 tengah malam. Yang menyebabkan lewatlah kita balik ketika itu. Itulah tindakan-tindakan yang telah kita lakukan di Pulau Pinang, khususnya melalui Ahli Majlis, Jawatan Ahli Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Dan kita haraplah kerajaan negeri meneruskan atau wakil-wakil kerajaan negeri atau wakil kita di Penaga untuk memberi tekanan yang berterusan sejauh mana tindakan diambil menggunakan enactment yang saya sebutkan tadi. Sebelah seberang Perai tak ada enactment tersebut. Ada, dia termaktub seluruh Pulau Pinang. Okey. Mana masa dibuat tu, enactment tu dibuat bersekali dengan dia seluruh Pulau Pinang lah. Seluruh Pulau Pinang 2 kali lah. Ada seketika tu saya buat sidang akhbar. Sidang akhbar ni terbuka masa tu Datuk Haji Rashid Hasnun pun ahli majlis lagi. Okey. Dia bersama saya, kita buat satu sidang. Kita umumkan satu email, maklumat, satu email address di mana orang ramai boleh hantar email aduan. Okey. And anti-cybercasino.mpup. Memang khusus ada untuk judi cyber. Saya boleh tunjuk email tu, masih saya simpan lagi account number ni. Tuan pengurusi boleh lihat ada satu email ni. Dia dihantar oleh seorang hamba Allah ni. Tak salah saya nama dia Musa Hasan.
Ketika itu ketua polis negara pun nama Musa Hassan. Oh, ingatkan dia. Saya dah ingat dia. Ni tak boleh tengok. Dia buat Musa Hassan. So dia buat laporan panjang berkaitan dengan aduan dia di Jelutong. Okey. Ada pusat judi yang dia sebutkan itu judi cyber lah. Dan dia sebut di situ ramai di kalangan anak-anak muda. Allah. Orang Melayu Islam. Orang Melayu Islam dalam tu. Malah dia sebut satu parti punya nama. Saya tak payah sebut lah. Anak-anak ahli kita daripada parti berkenaan berada kebanyakan di dalam pusat-pusat ni. Rosak masyarakat. So dia kata kalau PDRM tidak mengambil tindakan, dia akan forward kepada Ketua Polis Negara. Kalau tiada tindakan kepada Menteri Pertahanan. Kalau masih juga tidak ada tindakan kepada Agung sendiri. Ni Ada tahun gila tu. dalam 2012 kot tak salah saya. Saya rasa saya ada lagi 2013 atau 12. Jadi betapa masalah ni memang teruk lah. Di sini inilah boleh baca 2013. 2013. Panjang dia punya. So saya dapat aduan ni, kemudian saya balas balik. Kita sedang mengambil tindakan lah di peringkat PBT. So kita kena maklum kat dia jugalah, reply balik mengatakan tindakan sedang diambil lah. Maka malah melalui email ini juga saya juga mendapat aduan daripada pegawai SPRM juga mengatakan sekian-sekian tempat mempunyai di sebelah seberang perai. Malah bukan saja orang Islam mengadu. Bukan Islam. Orang bukan Islam, Chinese juga menghantar email mengadu pusat-pusat ini berluasa di sebelah seberang perai. Ketika itu 2013. Supaya tindakan diambil. Saya ajukan permasalahan ini kepada wakil kita di ahli majlis di PBT belah MPSP lah. Maka tindakan-tindakan mungkin telah diambil ketika itu. Okey. Dan kita tahu kemuncaknya. Yang paling kisah kalau drama Hindustan yang paling menyayat hati lah. Mungkin boleh Zul ceritakan. Yang paling menyayat hati ialah ketika itu bukanlah nak kata menyayat hati. Puas hati lah. Saya rasa tindakan yang kita ambil ni alhamdulillah lah. Apapun Allah memberi perlindungan juga kepada kita. Allah membantu. Kalau kita mempunyai niat yang ikhlas untuk menghapuskan dia pusat-pusat maksiat ni, sudah tentu akan ada bantuan-bantuan Allah. Alhamdulillah saya rasa tenang walaupun ada ugutan yang saya dengar daripada pihak lain, tetapi tak sampai kepada saya. Ada orang lain tanya saya, contoh YDP Majlis Perbandaran Pulau Pinang itu, dia tanya, you tak kena ugut apa-apa? Saya kata Allah ada, kita serah kepada Allah. Kalau betul ada ugutan, ada something yang nak ambil tindakan, saya serah kepada Allah. Yang tu saja. Dia pun terdiam. Kemudian ketika itu Datuk Wirayop pun duk bising kat dia. Sebab apa? Kita bangkitkan isu-isu ini yang menuding jari kepada PDRM. Saya kata kita tidak menuding jari kepada PDRM. Sebaliknya PDRM mempunyai akta-akta yang boleh menyita. Itu dia yang mempunyai kuasa. So dia perlu kita ingatkan, kita tegur untuk diambil tindakan ini. Kalau di kalangan mereka ada yang mengkhianati, SPRM ada. So saya lebih terbuka, lebih orang kata direct to the point, supaya pihak PDRM maupun penguasa di dalam PBT sendiri janganlah mengkhianati masyarakat orang ramai, khususnya orang Islam dalam isu ini. Perlu melaksanakan amanah dengan baik lah. Kita harap betul lah. Kita harap sekarang ni bila berbangkit isu di Sungai Buloh, kan? Saya rasa Sungai Buloh di Selangor itu malah di Pulau Pinang ni, dua-dua negeri ni di bawah Pakatan Harapan. So kita lihat penyakit sosial ini di dua-dua negeri ini memang agak tinggi. Dan saya tak nafikan di negeri-negeri lain pun mungkin ada. Dan saya nak sarankan kepada masyarakat awam, khususnya khariah masjid.
Anak-anak khariah masjid ataupun peranan pengurusi dan juga jawatan kawasan masjid ambil tindakan dan mengadu kepada PBT dan juga pada PDRM. Kalau tidak ada tindakan, buat press statement kah, supaya tindakan diambil di kawasan masing-masing, di qaryah masing-masing. Masing-masing jaga qaryah mandi. Masing-masing jaga qaryah, insya-Allah. Jangan kita jaga masjid lah. Kita kena jaga qaryah kita lah. Kalau tidak, anak-anak qaryah kita yang terlibat dalam masalah judi cyber ni semua habis rosak. Maka AJK masjid bertanggungjawab dalam mentadbir anak qaryah itu sendiri. Itu nasihat saya yang boleh saya kongsikan lah, daripada pengalaman 2010 sehingga ke 2014 lah. Kemudian apa berlaku pada 2014 tersebut? 2014 saya buat operasi ops bersepadu 2014 bulan Jun. 26 September. Itu tarikh keramat. Bila saya tegur kerajaan negeri di muktamar Batu Pahat berkaitan dengan isu perkampungan Melayu dan sebalik tu, isu-isu yang berkaitan judi cyber, mereka tak seronok. Kerajaan DAP ni mereka rasa macam kita mengajak mereka. Ialah kita mengajak dari segi masalah hal ehwal orang Islam. Kita membangkitkan isu ini sebab yang terkesannya umat Islam. Tapi mereka ni marah sebab melibatkan kredibiliti kerajaan negeri itu. Maka akhirnya mereka buat keputusan untuk pecat saya. Mula-mula gantung. Gantung tak bertali. Semua bajet semua ditarik balik. Saya dapat surat daripada SUK ketika itu. Datuk SUK dia beri masa 48 jam untuk menarik balik tuduhan-tuduhan saya di muktamar itu. Kalau tidak, jawatan anda sebagai ahli majlis digantung. Saya buka surat tu di tangga Masjid Batu Ban. Ketika itu waktu maghrib. Azan berkumandang. Ingat lagi momen tu. Masih ingat momen tu. Saya mendapat call daripada salah seorang pegawai yang nak bawa surat ni, mai jumpa saya. Saya kata saya ada kat tangga Masjid Batu Ban, mai bagi kat saya kat sini. So masa saya dapat tu azan maghrib berkumandang. Saya tengok, aku digantung. Tak apalah. Sebab kita memperjuangkan isu-isu yang berkait rapat dengan masyarakat Islam, berkait rapat dengan syariat Islam. Kalau kita digantung, bagi saya itu satu kejayaan. Sehingga dipecat. Kan? Benda yang baik ini bukan mudah untuk kita bawa. Dah tentunya penentang-penentang zaman Nabi, zaman Rasulullah dulu pun banyak penentangnya. Kan? Daripada Quraisy dan sebagainya. Dan saya ambil gambar, saya buat dalam Facebook saya. Dia sekejap aja jadi viral. Kemudian saya dapat panggilan lepas tu daripada Ustaz Nasaruddin Tandawi. Keesokan hari tu. Beliau menasihati saya, memberi motivasi yang pimpinan peringkat PAS pusat bersama dalam perjuangan kita di Pulau Pinang. Alhamdulillah lah, saya rasa agak terkesan juga dengan tindakan DAP itu, tetapi pemimpin-pemimpin kita dapat memberi dokongan dan sokongan itu, saya rasa Alhamdulillah lah. Yang merupakan satu motivasi kembali kepada saya lah. Walaupun saya dipecat, saya tidak rasa rugi sedikit pun dalam memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan syariat Islam. Alhamdulillah. Itulah yang boleh saya kongsi hari ini. Jadi kita pun dah bersiaran selama lebih kurang 45 minit tu. Cuma saya nak tambah sikit kepada saudara kita Asri Janggut Asri Janggut di Selangor. Saya kata tuan telah menjalankan tugas sebagai orang Islam dengan baik, dengan keberanian yang ada, tanpa apa-apa jawatan yang tuan ada. Tuan telah melaksanakan sehingga
orang kata menjadi hot topic lah. Macam mana hot burger ya. Hot burger. Macam tu lah hot isu ni jadi hot di seluruh Malaysia. Sehingga kita lihat berapa orang ditahan di Majlis Perbandaran Shah Alam. Maka yang menjadi hangat, dan saya rasa itu tindakan yang wajar diambil oleh anak-anak muda yang rasa bertanggungjawab ke atas masyarakat dan Islam. Maka saya harap bukan sahaja di Sungai Buloh, maka di tempat-tempat seluruh Malaysia ini ada yang bangun untuk menyatakan kebenaran. Di Selangor, di Negeri Sembilan, saya sendiri biasa lalui kawasan-kawasan situ, banyak ada banyak. Sebab adik ipar saya dulu duduk kawasan-kawasan di Nilai contohnya, banyak ada. Pergi carilah, pergi tengoklah. Tak payah cari, tengok boleh tahu. So saya harap kita tabit lah dekat Asri Janggut nama dia, yang berani untuk menyatakan kebenaran itu. Baik. Alhamdulillah, masa kita dah bersiaran lebih kurang 40 minit lebih, dan kita dah dapat banyak maklumat daripada saudara Izuri Ibrahim. Jadi kita daripada Bicara Wara Mutiara mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menerima jemputan ni. Banyak kali postpone ni. InsyaAllah kita dapat banyak maklumat hari ini bagaimana perjuangan PAS dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita di mana posisi kita berada. Sama ada kita berada dalam kerajaan, kita mainkan peranan kita, Alhamdulillah. Dan kita sekarang ni di Pulau Pinang, kita di luar kerajaan pun ada juga peranan yang kita mainkan. Dan insyaAllah ini akan sedikit sebanyak memberi kepercayaan rakyat kepada Parti Islam Semasa PAS untuk mentadbir dan melaksanakan amanah Allah SWT ni. Jadi sebagai penutup, kita baca satu ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala, kan, di mana Allah SWT sebut, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, Allah SWT menyuruh kepada orang beriman, sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jadi kalau kita nak ummah kita berjaya, nak masyarakat kita berjaya, kena jauhi benda-benda macam ni. Dan inilah yang kita sedang buat, nak melahirkan masyarakat yang berjaya. Lagi mana masyarakat duk main judi, duk minum arak, maka ini rosaklah masyarakat kan. Sampai bila-bila masyarakat tak akan jadi masyarakat yang berjaya lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sesi kita Bicara Wara Mutiara kali ini memberikan maklumat dan ilmu yang berguna kepada penonton sekalian. Dan insyaAllah lepas pada ni kita akan aturkan lagi program-program seumpama ini dengan tokoh-tokoh lain daripada Pulau Pinang, insyaAllah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.